Kalau makna sifat tu yang rujuk kepada berkata-kata, kalau berkata-kata tu bukan sifat, berkata-kata tu takluk ke sifat kalam je, bukan kena ke diri sifat lagi berkata-kata tu. Maka nak lepas daripada semabuk, maknanya tu rujuk pada kalam dengan makna sifat. Sini habis itu dia kata bermula maknanya, makna bagi kalam dengan makna sifat tu apa? Supaya sifat dulu-dulu tu lah, segala sifat ma'ani yang kita sebut dulu pun supaya maknanya iaitu kalam tu, atau iaitu maknanya tu, iaitu kalam tu ialah satu sifat yang tidak bercerai dengan mausufnya, satu sifat yang ada sabit pada mausuf, iaitu zat Allah Ta'ala. Sifat ni yang maujud, yang tu sifat kepada satu sifat, satu sifat yang maujud. Hak ni supaya dulu, yakni yang wujudiyah lagi maujudah, yang bangsa ada, yang bangsa ada sifat tu sendiri, dan juga ada sungguh diri dia pada zat tu. Jangan lupa lah tu. Tu istilah tu. Kadang-kadang setengah kita kata wujudiyah je, kadang-kadang setengah kita kata maujudah ya. Tu. Bila kata maujudah, wujudiyah lazim dah. Tu. Kalau kata wujudiyah pun jadi kait dengan qaimatun bidzati ta'ala tu pula. Hak tu pakai dipakai sore dengan hak tu. Kalau maujudah pakai cerak lalu dah. Satu sifat yang maujudah, yang ada sungguh dirinya. Ada sungguh dirinya. Diri sifat tu ada sungguh. Ada lagu mana? Rakyat dah dulu. Sehingga bahawa kalau Allah Ta'ala menyatakan zat, kecek lagu tu, jangan rakyat tahu buka hijab. Buka hijab ni takut jadi pahal kata Tuhan duduk di sana hijab pula dah. Buka dinding, kata. Bila Tuhan buka dinding, kita nampak dia kak? Tu. Maka kita dapatlah sifat tu. Buka dinding, supaya buka tabir gitu. Tuhan duduk lek tabir. Bertempat pula situ. Kalau kita kecek lagu tu tak lepas daripada ditanya, Tuhan di sana. Tuhan bertempat. Kalau gitu berjihad lah situ depan kita. Bukan. Maksud buka hijab jadi Allah menyata zat dia. Kita boleh tengok. Maka kita lah ni kita tak nampak sebab Tuhan tak menyata zat kita tengok. Tu dia. Maka bila dia menyata, kita nampak zat dia yang tak bertempat, tak berjihad tu. Gitu maksudnya tu ya. Satu sifat yang maujud, yang ada diri dia. Lagi pula sifat tu yang tu sifat ada satu sifat yang berdiri, yang dia mari daripada qaimatun, yang berdiri, yang ada bermakna gitu. Qaimah bermakna maujudah dah. Yang berdiri yakni yang ada berdiri di mana? Bukan diri cacat tu, berdiri dengan mana ada. Berdiri yakni ada dengan zat, jadi pada zat Allah Ta'ala, zat yang sedia kala lagi dah ada tu. Pada zat Tuhan, zat Tuhan ada sedia kala. Sifat perkata ni pun ada di zat sedia kala juga dah. Tu dia. Dengan sebab ada sifat tu, Allah berkata-kata, boleh kecek, berkata-kata akan apa-apa perkataan yang dikehendaki kepada sesiapa yang dikehendaki pada masa mana saja yang dikehendaki. Tu dia. Yang mewajib bagi zat akan kaunahu mutakalliman. Hak ni pun supaya dulu juga. Yang ni sifat kepada satu sifat. Satu sifat yang mewajib. Apa makna mewajib dulu? Yang mewajib, yang memestikan, yang apa dia? Yang mewajibkan. Itu dia. Apa makna yang mewajib dulu? Mewajib bagi zat akan kaunuhu mutakalliman. Apa makna? Dulu tu dah kali minah. Mewajib. Ya. Tak baca arah-arah sikit. Ayat pala tak pada. Tulis banyak kali dah.
Tak tahu dah betul mana. Cari tak temu lagi, Ming. Cari tak temu lagi kita duduk ngaji betul mana, gitu. Okay, banyak berdoa. Tu. Gana nak ke mana? Nah pun kata banyak berdoa pula. Gana? Tak apa no? Lepas tu hobi dah tak? Ming dah tak macam tu? Tak hari lagi dah. Pelak. Tu dia seorang. Ming cara cuba ya baca sikit mewajibkan. Rasa Ming dia tak pelak mana Ming? Tu sifat tu bila ada dia di zat tu maka akal kita fikir pula kata mesti ada satu sifat lagi pada zat, iaitu kaunuhu mutakalliman. Tu hak tu pakai hak dulu. Dia reti hak dulu serti beri. Yang mewajib bagi zat, hak ni bina berlaku di atas pendapat Maturidiyah ni yang mengisbatkan ahwan. Mereka isbat kata hal ada kan. Kita tak panjang lebar tu, nanti temu kitab hak ya sungguh-sungguh kita nak bahas. Ni bukan kitab hak ya sungguh-sungguh lagi, kecek pe dia. Sebenarnya kitab kalau Arab ke apa syarqawi tak apa dah. Ataupun kita tahu hak Jawi ni misal supaya dengan Baqarah ke. Tu kok tu duk gayak dah barang bahas halus lagi. Artinya dia kata mewajib bagi zat akan kaunuhu mutakalliman, keadaannya Tuhan yang berperkata. Tu kaunuhu mutakalliman, keadaannya Allah Ta'ala yang berperkata. Kaunuhu mutakalliman tu sifat maknawiyah. Tu semula kira yang takluk ia sifat tu. Yang ni sifat kepada satu sifat. Satu sifat yang takluk ia. Apa makna takluk ia? Yang bekerja ia, yang bertugas ia sifat itu, sifat berkata tu. Bertugas. Apa maksud bertugas sini? Yang ni menunjuk. Takluk situ kena bermakna ya, bertugas ia dan menunjuk ia dan memberitahu ia. Tu takluk dilalah nama dia. Takluk dilalah nama dia. Tu dia. Yang bertakluk ia, yang bertugas ia, bekerja ia, tuju ia dan menunjuk ia, memberitahu ia sifat perkata tu. Takluk dengan sakut kepada takluk tu. Bertakluk, bekerja, bertugas dengan barang, dengan perkara yang takluk, yang bertugas dengan dia, dengan barang, dengan perkara tu. Takluk oleh ilmu. Apa makna? Tulis pada takluk dengan dia tu, yakni perkara yang dinyata oleh sifat ilmu, perkara yang dinyata oleh sifat ilmu itu juga ialah perkara yang ditunjuk dan diberitahu oleh sifat kalam. Oleh sifat kalam. Tu. Ringkasnya, perkara yang ilmu takluk dengan dia samalah dengan perkara yang kalam takluk
dengan dia. Tetapi bezanya ialah ilmu itu takluk inkishaf, yakni ternyata sekalian perkara. Adapun kalam itu takluk dilalah dalam alih dilah betul lam atau bulat dilalah, yakni takluk menunjuk dan memberi faham kepada orang, Habis itu ya beza situ ya. Kalam dengan ilmu ni supo. Kalam ilmu supo ada dia. Fa qudratun iradatun ta'allaqat bukan. Fa qudratun iradatun bukan tak kena. Fa kullu mawjudin anid lis-sam'i bih kazal basat idrakuhu inkila bih. Tu. Patu betul mana ilmu? Wa kullu mawjudin anid lis-sam'i bih kazal basat idrakuhu inkila bih. Hatu bukan? Wa qudratun iradatun ta'allaqat bila tanahima bihi ta'allaqat wa wahdatan ajib laha wa mislu dhi iradatun wal ilmu lakin amma dhi wa amma aidan wajiban wan mumtani' wa mislu za. Supaya ilmu juga kalamuhu, kalam tu hai. Sifat kalam dan sifat ilmu supaya sama takluk belaka tiga-tiga. Benda wajib, benda mustahil, benda jaib. Cuma takluk tak serupa di seginya apa yang di segi takluk tu je beza. Tu dia. Wal ilmu jazman wal kalamu samiha ta'allaqa bisairin aqsami. Tu. Dua tu serupa. Dalam koridor perkataan gitu. Nampak nah? Habis itu. Pergi lagi. Masya Allah. Maka kita kena tengoklah kalau kita mengajar orang kampung kita ni, nampaknya orang kampung tak ada mengaji kita lain dah. Bab usul, maka kita mengajar kita ni pi halusi sikit bab usul tu, ya nampak cerahlah sikit. Tapi kita kalau kita rasa kita ni kita usul pun kita duk baca dah tu dengan cara halusi, tapi kita ni seolah kata nak ambil berkat dia baca ya, baca gitu-gitu pun tak pada. Tu tengok keadaan. Setengah orang kampung ni pada dengan kita ni semua setengah tu lagu ni pula. Yang ngajar tu dia pakai ngajar dua-dua. Lek usul lepas ngajar usul sikit, gi kitabus solah pula. Dia baca laqah gi kitabus solah lalu. Jadi hak ni sikit. Apa? Bila hak ni masuk lebat solah, hak ni pun sampai tengah dah. Jadi gitu. Ya bagi lagu tu. Bagi lagu tu molek ke. Jadi boleh ngaji dua-dua. Tu usul pun boleh reti gila boleh. Pekor semaya, cara semaya ke apa pun gi kena boleh. Molek tu duduk di kita lah. Pandai-pandai orang ngajar ni. Tu insya-Allah boleh ngajak kampung. Sekurang-kurang dah ngajak kampung. Tu. Ngajar hak reti, dak ngajar hak reti. Habis. Tapi ngajar kena jaga hati semua tu, jaga lagu mana. Aku ngajar hak reti, hak tak reti aku tak ngajar. Tu ngajar hak jaga hati gitu semua. Aku ngajar
Nak ngajar hak aku reti, hak aku tak reti, aku tak sehaja. Sebab aku pun banyak tak reti lagi. Ada lagu tu. Duduk tangga tu semua tak apa. Kalau kita kadang-kadang aku nak ajar, hak aku reti je. Bila duduk atas weti dah, oh, hak aku tak reti, aku nak ngajar. Tu nak pergi jadi selerak situ, hati tak jaga. Aku nak ngajar hak aku reti ya mula-mula. Bila mula qala al-musannif, orang tanya hak tu, tanya soalan yang tu soalan ni, jawab belaka. Aku nak jaga hak aku tak reti pun. Selerak. Selerak tak tu tak say lagu tu wal iyazabillahi min zalik. Kita sendiri pun jahat minta jawab. Imam Malik orang yang tanya soalan dia tu hak dia jawab kata tak tahu tu lebih banyak pada jawab hak dia jawab lagi. Soalan hak dia kata tak tahu, aku tak tahu. Tak erti ke? Tak erti ke? Tak erti ke? Hak dia kata tak erti juga tu banyak pada hak dia kata erti. Imam Malik tu Imam Syafi'i. Kita ni hak royak kata tak reti tu sikit boleh bila. Boleh ke nak kata reti belaka. Wasa gitu kau. Tu. Wal iyazabillahi min zalik. Sekadar mana kita ngaji lagu tu lah. Tu bawa ilmu kita berkah. Habis itu mutakallim yang takluk ia panggil mutakalliman. Mutakallim yang takluk pula lah. Yang takluk ia sifat tu takluk dengan barang, yang takluk dengan dia dengan barang tu oleh ilmu. Jadi dengan barang yang takluk oleh ilmu, takluk dengan dia dengan barang tu. Barang apa hak ilmu takluk, barang itulah sifat kalam takluk. Apa barang tu? Iaitu barang yang takluk dengan dia oleh ilmu tu. Barang yang takluk dengan dia oleh ilmu tu apa? Iaitu sekalian yang wajib. Tu tulis itu pada sekalian yang wajib. Maka Allah Ta'ala nyata dengan ilmunya oleh sekalian perkara yang wajib. Dan mencerita ia dengan sifat kalamnya akan perkara yang wajib, seperti ia cerita akan zat dan sifat-sifatnya. Cerita akan zat dan sifat-sifatnya. Habis itu ia cerita huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma. Hanya dok royak sifat dia. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia nak cerita kata tidak ada Tuhan malaikat dia. Benda gapo tu? Benda mesti wajib. Dia cerita kata la ilaha illa ana qul huwallahu ahad. Allah satu. Apa benda? Benda wajib tu. Benda tentu sungguh tak terima tidak tu. Kalau itu dia cerita benda wajib. Tu kecek maknanya tu. Dan yang mustahil, ni kena kira pula. Atas pada yang wajib. Dan atas pada yang wajib. Ini sekalian yang mustahil. Tulis itu. Seperti ia mencerita bahawa
orang Yahudi berkata Uzair itu anak Allah. Uzair, in zai ya zai, Uzair. Uzair ni seorang nabi, kata setengah nabi, kata setengah tu seorang soleh di kalangan Bani Israel. Ya, ingat habis tu kita Taurat tu Uzair. Orang Yahudi kata Uzair itu anak Allah. Dan orang Nasrani berkata Isa itu anak Allah. Cerita benda mustahil tu. Uzair anak Tuhan. Benda ke apa? Benda mustahil. Ya royak juga. Setengah orang jawab misal lagu ni, amma tak nampak juga. Dia kata lam yalid wa lam yulad. Tu ayat lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, dia tak beranak. Wa lam yulad, dan tidak diberanak akan dia. Hei, lam yalid ni benda wajib ke benda mustahil? Lam yalid benda wajib ke benda mustahil? Benda wajib. Bukannya cerita kata yalidu wa yuladu. Kalau dia cerita kata dia tu beranak akan anak dan dia tu diberanak, barulah cerita benda mustahil. Dia kata adamun wilada, istihadatun mustahil. Lam jalid tu, kalau itu masuklah benda wajib juga tu. Tak kena lagu tu. Jangan main kali-kali ni tempat hak mustahil ni jadi gelecek orang ni. Dia cerita benda mustahil, cerita lagu mana? Tu cerita benda mustahil, cerita lagu mana? Dia kata lam yalid wa lam yulad. Dia tak beranak. Hei, dia cerita kata dia tak beranak ke dia cerita kata dia beranak? Tak beranak. Tak beranak tu benda apa? Wajib ke mustahil? Wajib. Gitu lah. Maka misal lain lagi lah, dalam Quran banyak lagi. Waqalatil yahudu Uzair ibn Allah, waqalatin nasara al-Masih ibn Allah. Dia kata orang Yahudi kata Uzair anak Tuhan dah. Sebab Uzair ni pelat dia tidur tu. Uzair ni dia ingat habis tu kitab Taurat tu lek kepala dia. Uzair dia ingat habis kitab Taurat. Lepas tu dia orang yang soleh pula. Satu hari Allah Ta'ala cerita dalam Iqra' ayat mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam Quran sebut Allah dalam apa ayat surah apa? Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim, bukan masalah Ibrahim. Apa dia? Wallahi ni qaum zalimin. أو كالذي مر على قرية وهي ظالم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن الذي jangan disebut dalam Al-Quran tu kena ke Uzair dah. Tapi Yahudi puja sangat tu, dia tidur khabar-khabar lama, tidur sampai ke beratus tahun. Bukan Ashabul Kahfi tu suku 300. Hak ni 400 tahun juga tidur Uzair. Tapi Yahudi puja sangat ke Uzair ni. Au kalladhi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha. Uzair ni dia naik hemma dia. Naik lalu ke satu kampung tu tak ada orang dah, maknanya hancur dah. Kampung dia mewalih hidup kok lain dah. Kampung dia orang panggil mati dah lah kampung tu. Tak ada rumah orang pun, hutuh habis dah rumah-rumah. Orang Arab lagu tu, orang kawasan tu. Bila hutuh dia walih buat tempat lain pula. Tu. Maka dia lalu-lalu lagi dia berhenti. Ala usya. Qala, apa dia kata kena? Au kalladhi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Macam mana kau Allah Ta'ala nak hidup semula ni?
Kampung ni selepas pada mati dah, dah utuh habis lagu ni dah. Nak hidup kelik lagu mana? Ya sikit siapa ke hak nu. Sikit siapa ke mati ni. Bila mati dah nak hidup cobi tulai di baja tanah dah. Nak kelik jadi orang semula kok mana? Ya masa sikit mari sekali. Tengok kampung ni dah utuh habis dah. Nak jadi baik kelik mari. Ya. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Maka Allah Ta'ala dia mati. Dia duduk nyana situ boleh berehat makan ni, makan barang-barang. Ambil hama tamak situ, lepas tu duduk nyana berehat setakut kawasan pagar-pagar di ni kampung tu. Nyerah mati. Tu hari mati. Fa amatahu Allahu mi'ata amin. 100 tahun. 100 tahun. Summa ba'atha. Lepas pada tu Tuhan bakit klik. Maknanya dia jaga klik mari. Paling-paling tengok tak ada khabar apa lagi. Tak khabar apa lagi. Paling tu nampak rumah biasa lagi. Rumah duk utuh-utuh tu. Lepas tu summa ba'atha. Qala kam labist. Qala ta'ana. Bukan apa? Summa ba'atha. Qala kam labist. Tu ada suara tanya mari. Malaikat tanya, mau tidur lama mana sini? Qala labistu yauman aw ba'da yaum. Masa sehari itu ya tidur. Orang kita ni cek diri boleh kalau dia tidur. Aku tidur lama, aku tidur setah dah. Dia bangun mari tu ya wasa. Aduh, aku tidur banyak dah ni. Ada aku baru tidur sikit je. Maka uzit pun je bangun dia wasa tidur sekali hari je. Qala labistu yawman aw ba'da yawm. Malaikat kata qala bal labista mi'ata amin. Dak. Mung tidur tu 100 tahun. 100 tahun kat mana aku baru tidur? Dia kata qala labistu yawman aw qala bal labista mi'ata amin. Tak percaya mu tengok fangzur ila ta'amika wa syarabika. Tak percaya mu tengok makananmu. Nasi hamu bawa mari, roti bawa mari tu lam yatasannah, tak ada basi pun lagi. Cuba tengok. Tak basi ya belagu baru tidur ni ya. Tak. Mu tengok nasi tak ada basi lagi. Tu. Dia paling tengok nasi. Tak basi ya muka baru tidur ya kawan ni. Lam yatasannah. Lepas tu dia kata ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina fangzur ila himarika. Tengok dah kan nasi mu dah. Tengok dah. Paling tengok hemar mu pula. Dia paling tengok hemar dia tinggal tulai dah. Allah nak pergi tengok, tak nyata. Tinggal tulai dah, mapuh lama beratus tahun nak depa lagi. Fangzur ila himarika falinaj'alaka ayatan linnas. Tu. Fangzur ila al-izami kaifa nunshizuha. Lepas pada tu Allah Taala bakit semula. Hemah dak jadi tulai dah tu. Jadi hemah kelik semula. Kali ni yakin lagu tu. Fangzur ila al-izami kaifa nunshizuha summa naqsuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah kuasa sungguh. Kuasa sungguh orang kita ni dah. Uzaid ni nak sampai tara tu panjang lebar. Sebenarnya ayat tu boleh waktu sifat kudrat baru dah. Tapi ia berkait juga kerana Uzaid ni orang Yahudi puji sangat, puja siapa ke letak jadi anak Tuhan. Maka Tuhan cerita kata Yahudi kata lagu tu, tu cerita benda mustahil namanya. Royak molek oi. Dan yang harus atau pada yang wajib dan sekalian perkara yang harus, tulis itu. Ini seperti Allah mencerita bahawa ia menjadi akan langit dan bumi.
Tu bahawa ia menjadi akan langit dan bumi. Hak tu kita bendahara. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang jadi langit. Allah jadi langit. Allah jadi bumi. Cerita bendahara lah kau. Tu cerita bendahara. Maka benda Allah Ta'ala kecek ni tiga tu juga. Serupa dengan ilmu tahu tiga tu, kecek pun, royak kepada kita pun tiga tu. Tak lepas dah tiga tu. Akan sebagai takluk, akan sebagai ni maf'ul mutlaq bagi bertakluk tu. Yang takluk ia dengan barang, tu yang takluk tu. Maf'ul mutlaq bagi yang takluk tu. Yang takluk ia dengan barang, yang takluk dengan dia oleh ilmu. Jadi sifat kalam ni takluk dengan benda wajib mustahil haram juga. Tapi takluk akan sebagai takluk dilalah, takluk menunjuk, takluk memberi faham. Siapa sini masuk ada rasa tulis dulu. Tapi duduk mana tak ada cari. Siapa sini ya ada lah. Allahu Akbar. Masya Allah, berjasa sungguhlah guru kita ni. Allah. Tuan-tuan rakyat dah tulis sikit. Turut je hurai gitu lah maknanya. Dilalah. Kita dah berkurah tak ingat. InsyaAllah lah tak apa. Tak apa dah tu pada tak ni pun. Dia kata dilalah tu banyak. Dilalatul kalam, dilalatul isyarah, dilalatul nusub, dilalah uqud. Dilalah belaka, dilalatul kitabah. Dia kata banyak macam dilalah tu. Maksud dalam ni dilalah kalam. Hak tu kena kembali kepada masalah dalil tu pula. Bab dilalah dalam ilmu mantik tu. Dilalatul labzi. Kalau ilmu mantik dilalatul labzi golik, kalau ilmu mantik kecek dilalatul labzi. Masalah dilalah mutabaqah, dilalah tadammun, dilalatul labzi ala mawafaqah. Apa? Dilalatul labzi ala mawafaqah. Lepas tu yad'unaha dilalatan mutabaqah. Dilalatan mutabaqah, ya tadammun, dilalah intizam. Tiga tu. Hak tu dilalah labzi berlaku. Hak tu masalah ilmu mantik tu lah. Untuk kira tu. Tu dia. Hak akan sebagai takluk menunjuk dan memberitahu kepada orang. Gitulah maknanya dilalah. Memberi faham kepada orang. Memberi geti kepada orang. Dilalah takluk, dilalah. Habis itu. Maka kita kena i'tiqad dalam hati kita masing-masing bahawa Allah tu ada satu sifat namanya kalam. Apa kalam? Satu sifat yang ada pada zat. Kita terjemah dengan perkata. Sifat ni ada sedia kala lagi dah sama-sama dengan zat yang qadim tu lah. Kerja gapo sifat ni? Royak. Beritahu ke orang. Awi tahu ke benda tu benda ni, tahu benda wajib, tahu benda mustahil, tahu benda haram. Tu kerja di sifat kalam. Tu dia. Tu sifat berkata tu. Ada sifat tu yang berkata-kata, tu yang berkecek dengan sifat tu. Hurai dah tu dah. InsyaAllah tak apa dah tu. Lawannya, bermula lawannya, lawan bagi kalam. Kalam dengan mana sifat perkata tu.
Lawan bagi kalam tu al-bakamu, bakam. Apa bakam? Artinya, arti bakam tu kelu. Apa kelu? Bisu. Apa bisu? Tidak ada sifat perkata. Tu makna tu, bisu kelu. Bisu yang tidak ada sifat perkata. Tidak ada sifat perkata. Bila tak ada sifat perkata, bisu sebab kita ni. Bila tak ada sifat perkata, bisu kita. Walau lidah ada tapi tak boleh kecek juga. Sifat perkata tu tak ada. Maka sifat perkata tu duduk di mana tak tahulah. Kalau taklah buat satu sifat, letak di kita, dengan sifat-sifat tu kita boleh kecek. Bukan kecek dengan lidah, kecek dengan sifat perkata. Sebab kita boleh tengok pohon kayu pun Allah Ta'ala sifat perkata dia salih ke Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tunggu kayu salih ke Nabi. Dia boleh kecek juga. Lidah ada ke? Tak ada lidah, tapi tu heboh sifat perkata dia boleh kecek. Tu dia. Tu sifat perkata tu ada. Allah Ta'ala buat di kita ni. Bila tak ada sifat tu, hilang sifat tu. Setengah ulama kata Allah Ta'ala taruh di anak lidah tu. Tak lain tu. Sifat tu kalau rusak pak, ada lidah pun tak pakai kerja dah. Nak kecek tak boleh. Sifat tu masuk dalam benda wujudi, masuk dalam arat yang menupai pada jirim kita. Adapun sifat berkata Allah bukan arat, hanya sifat ma'ani yang ada pada zat tu sedia kala. Tu ya. Ada dah. Tak payah ni. Payah ke Ming? Payah tak? Payah juga dah. Dia tak bisa dengar je rasa payah. Berarti kena ngaji sekurang-kurang usul ni 3 buah kena ngaji. Ngaji dia di hotel halusi. Bila boleh 3 buah tu insya-Allah. Dia jadi panggil daging darah dia ingat dah tak apa. Dia ngajar kitab lain pun dia super tu. Hak kita halusi sungguh ilmu usul ni kena boleh 3 buah sekurang-kurang. Adalah. Kita gapo tak kalau jawi lah, ni buat nasihat. Jawi mula-mula ngaji asal i'tiqad. Lepas pada asal i'tiqad ngaji wasail ilmu kalam. Oh ya dia. Ya dia buat ni masya-Allah kita dia. Ni kita jawi ni nak ngaji nak ayat hak jawi dulu. Lepas pada wasail kalau kuasa molek dah naik kepada taqribul ikhwan. Lepas taqribul ikhwan we pilih nak lopak gi bakurah ataupun faridah pun tak apa, tapi 2 bakurah dengan faridah ni lazim. Selain boleh dua-dua, tapi kita nak ngaji mana dulu pun tak apa. Kalau kita ngaji bakurah dulu pun tak apa. Lipat padai dah. Padai dah. 4 buah ni kalau kita jawi Allah yang usul dah. Lepas tu bila habis hak jawi baru lopak pergi hak Arab. Hak Arab ni mula di kifayatun awam tak pada. Tu kifayatun awam. Lepas tu lepas kifayatun awam tu nak syarkawi rudi. Tu. Lepas tu tuju kepada syarah bagi jauharah tauhid. Ikut tu batu murid ke apa pun. Padai dah. Hak tak say-nya duduk saja. Tu tak say. Ada tak? So ni tak kena ngaji banyak ni, tapi tu kata mengkaji pada Mekah ni suruh tekan di Baqarah tu. Tu je solat 7 kali yang ngaji dengan Pak dah 7 kali khotam. Dia kata 7 kali. Lepas tu mula-mula Pak dah ngajar, dia ngaji dengan Pak dah. Dia baca ya Pak dah tu Pak dah tu baca dia ngaji. Pak dia baca dia dengar, Pak dia baca dia dengar, dia baca dengar. 4 kali. 4 kali khotam. 5 dan 7. 5 dan 7 3 kali lepas pada tu pada yang suruh dia baca dia dengar. Pada yang suruh tu guru baca, lepas tu pada yang nak hurai. Ya dia halusi sungguh. Lepas pada cukup 7 kali tu dia kata, pegang elok, pegang bagi elok ni. Pegang kemah. Kalau Baqarah kita kejap molek, kitab lain kita pergi mudah-mudah ya.
Sampai tu orang ngaji Baqarah sudah dan mahir Baqarah, kita lawan seringi. Oh seringi. Sebab kepala kita tu berat dengan hak tu dah mari. Sebab orang ngaji mantik tu bila menguasai ilmu mantik, bila paling tengok ilmu nahwu ni seringi. Alah. Jadi sebab kita lakoh hak berat dah. Bila lakoh hak berat tu hak ringan tu rasa tamada. Tu lagu tu. Usaha pun sebab tu, usahalah insya-Allah. Insya-Allah ngaji. Kita je hitam, kita je minyak licin molek weh. Ada semua. Kita je buka tengok, kita je licin minyak, kita style dulu dah. Lepas tu dah penuh tu pergi hitam saja. Baqarah dia tu. Jawab tu bagi saya tengok. Ni, kau tengok. Masya-Allah. Tutup guru pak orang dak tu ngaji pak 7-8 kali konten Baqarah bagi kita sekali buat benda lagi. Duduk di mana kita? Lepas tu nak panah mengaku dakwa dah, kata panah dah. Mula nak duduk atas weti dah. Oh, na'udzubillah min zalik. Yang tak sih gitu. Tak sih. Habis itu. Lagi kata musannif rahimahullah taala, artinya kelu, apa kelu? Iaitu kelu tu dia tak ada ayat apa, hukum lalu. Iaitu kelu tu mustahil, tak boleh terima akal akan tak nampak. Tak terima ada pada Tuhan tu mustahil. Ini mustahil atas Allah taala. Mustahil atas Allah. Gitu. Dalilnya bermula dalil bagi ada kalam tidak ada bakam tu. Dalilnya dalil bagi ada sifat perkata tidak ada sifat kelu tu. Mana dalil dia? Ialah khabar firman Allah Ta'ala, titahan Allah Ta'ala dalam Quran. Ayat ni lah temu mana-mana pun ulama buat sabit ayat ni. Padahal ayat lain banyak lagi. Wa iz qala rabbuka lil malaikati, tu dalil dia kata Tuhan ada sifat kalam. Wa iz qala tu hak ni dalil ni golek ni. Mana? Wa kallamallahu Musa taklima. Ada. Wa kallamallah Musa taklima, kallama fa'amadi Allahu tu fa'am Musa tu maf'ul bagi kallama, takliman maf'ul mutlaq li ta'kidil amil, maf'ul mutlaq bagi kallama. Allah Ta'ala raya wa kallamallahu Musa taklima. Artinya arti firman Allah tu telah berkata-kata oleh Allah. Ni dalil kata ada sifat kalam. Kalau tak ada sifat kalam tak boleh. Dia khilaf kita dengan Mu'tazilah sini. Mu'tazilah pun kata Tuhan berkata-kata juga, tapi berkata dengan zat. Mana dalilnya? Kalam Allah. Maka dalil ni juga dia pun. Kita berkata-kata bukan kata-kata dengan zat, kata-kata dengan sifat perkata yang ada pada zat tu. Kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ada Mu'tazilah kata berkata-kata juga. Jadi semua pendapat ulama ni, semua ulama isbat kata Tuhan berkata-kata. Mu'tazilah, Jabariyah, mana pun Tuhan berkata-kata. Tapi duk khilaf betul. Jadi sifat kedok kira gitu pula situ. Telah berkata-kata oleh Allah Ta'ala. Kallama. Banyak kali kata ni kallama tahu dia fa'ala ni. Telah berkata-kata oleh Allah, bercakap-cakap oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa alaihi salam. Berkata-kata oleh Allah akan Musa yang ada atas bukit Tursina tu. Bukit Tuhan di atas bukit Tursina, Musa tu atas bukit Tursina. Berkata-kata oleh Allah akan Nabi Musa yang berada di bukit Tursina tu. Berkata-kata akan bibra. Oh sini so pada ayat tak nampak mana ni. Akan beberapa perkataan. Allahu Akbar. Bukan beberapa takliman, bukan beberapa perkataan,
takliman maf'ul mutlaq. Turut pada Mekah je nak buat lagu ni. Berkata oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan beberapa perkataan, yakni sungguh-sungguh berkata. Yakni sungguh-sungguh berkata. Berkata sungguh-sungguh. Sungguh. Takliman tu maf'ul mutlaq li ta'kidin. Amin. Tujuan datang dia mari nak menolak makna majaz ya. Bila datang takliman mari kita takkid dah. Bila takkid dah tu getik tu kecek sungguh, bukan kecek terjalan majaz. Kecek yang hakiki. Tu. Tu dia. Nampak tu dah? Oh, akan beberapa perkataan ni jadi wasogi jauh ya. Ni kalau orang tanya, kalau kita Allah, kalau kita betul-betul orang tanya ni, selera kita ni akan beberapa perkataan tu apa? Takliman tu jadi gapo? Perkataan ke takliman? Bukan perkataan. Tu dia. Maka tolong kita tolong tanggung atas hak usaha kita akan beberapa perkataan yakni sebagai berkata yang sungguh-sungguh. Sebagai berkata yang sungguh-sungguh. Seperti kita kata darabtu Zaidan, aku pukul akan Zaid. Bila kita kata darban, sungguh-sungguh pukul, bukan bohong lah. Sungguh-sungguh pukul, katak sungguh lah. Sungguh ti cip darah. Tu lagu tu. Habis itu nampaklah beberapa perkataan. Oh, Masya Allah, semua Nabi Musa ni sabit tu digelarkan kalim tu. Ya boleh kecek dengan tu. Mama tilka biyaminika ya Musa. Hak ni satu cerita, hak tu cerita kita tak puas dengar. Cerita bab Nabi Musa ni. Dok kecek tu lah. Kita lain pun kecek batu. Tapi berkat sungguh tu usaha ni dah. Kalau kita kira dengar hak tu lah tapi tak puas. Dengar hak tu lah tapi tak puas. Kalau kita sapa kalah kita tahu dah kata ya akan kebik cerita ni bulan. Kalau sifat kalah ya akan cerita ni bulan ni. Tapi kalau 10 kali dengar pun tak apa. Tak rasa puas. Jadi galik pula dah. Allah yarham. Cerita lagu tu lah galik dengar apa ya ingat ayat Quran banyak. Waktu baik. Aduh. Tak. Tu. Cerita Nabi Musa klik mari tu ya masa tu ya cerita kata ya tu klik mari daripada Madian dah bawa anak Nabi Syuaib mari dah nak klik ke Mesir. Tu. Ya berapa kali ya naik atas bukit? Kali pertama 2 kali. Kali pertama bawa anak bini klik mari ke Mesir. Kali yang kedua teka bawa Bani Israel lari. Teka dia suruh Nabi Harun duk tunggu tu supaya naik tu. Hak tu terima kitab Taurat lah tu. Tu. Ketika mula-mula dia bawa anak bini dia mari, bawa anak bini dia lalu ke bukit. Musim sejuk. Daripada Madian sampai ke Mesir tu lalu bukit Susina. Lepas tu musim sejuk, bini dia berat besar. Nak beranak dah. Pas sejuk-sejuk tu nak kepada api tak ada. Sejaklah. Wasa nak jadi tu duduk sedap sikit cari api. Api tak ada. Nabi Musa tengok nampak cah sinar atas bukit ni. Cerah. Nabi Musa kata, "Tunggu sini buatmu. Inni anastu nara." Aku nampak dah atas bukit tu. Orang ada berkali nampak pita cerah. Nampak api tu ada. Tak apa tunggu sini aku nak naik api. Tung naik tinggi. Kita naik bukit tu masya-Allah. Jauh daripada subuh. Bukan subuh. Lepas Isya dalam pukul 12 kan. Atau pukul 11. Jalan naik subuh dek tu. Pukul subuh. Pakat subuh dek tu. Dia mau pakat nak widai subuh belaka. Tengok matahari naik tu. Sejuk. Atas bukit Tur tu. Naik. Macam-macam. Naik. Tak khabar ingat dah. Naik. Nak wisapa semata. Allah.
Tak sedar dah, ya Allah, sekali ni ya terakhir. Letih sungguh. Bukit hidup. Aduh. Hala turun tu. Lep pagi tu. Turun lep pagi tu, tengok Allah, aku naik boleh semalam. Kalau aku nampak beg ninja di semalam tu, aku tak naik dah. Sabit tu hikmat dia masuk nak di malam tu. Dia tak nampak jalan tepi berjalan. Kita sini. Lepas tu kita ingat masa Nabi Musa naik tu, datuk tu gagah kuat sampai gitu lalu. Ya, nak. Bukit api dak li. Allah Taala berzahirkan cahaya api tu. Maka bunyi suara situ. Ya Musa. Ana Allah. Ai mana suara? Bukan kata lek kanan kiri atas bawah tak ada. Linga je dengar. Kalau dengar macam ni, tu hidup kat tu. Dengar ni. Duk atas hai tu dah duk atas. Bukan je dengar mari pihak mana-mana Allah Taala wi kekuatan telinga tu hingga je boleh dengar kata tu Ana Allah. Nabi Musa dengar 4 tahun lalu dah kata Tuhan sungguh. Kenapa? Kerana laisa kamitslihi syai' dan suara dia tak bergerak. Allah. Inni ana Allah. Ikhlaq na'laik ya Musa, ikhlaq na'laik. Cabut kasutmu. Yang pakai kasut, ulama kata kasut yang pakai tu kasut buat daripada kulit, tapi kulit tu tak samuk lagi. Bila tak samuk tu dia cemar ke? Dia najis. Maka Allah Taala suruh cabut kasut tu. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Engkau tu duduk di dalam satu carak yang bernama Tuwa. Sini tempat suci, tempat bersih. Mu kena cabut kasutmu. Musa pun cabut. Bawa kasut. Jalan kaki dia. Jalan kaki kosong gitu. Allah tanya, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa?" Apa le tangan kananmu tu? Saja tu hendak tanya, nak kecek. Tak tahu lagi ke tak ada apa. Nabi Musa pergi tukar. Wa ma tilka biyaminika ya Musa? Apa di tangan kananmu itu? Qala hiya asaya. Ya Allah, tukakku ya Allah. Tukak ni lah aku dah bawa bibit barang ni. Duk pikul-pikul barang, duk hamak-hamak binatang pohon ni, kambing-kambing apa duk hok ni. Lepas tu hok ni duk gahai. Dah ada kayu kambing makan je hok ni. Kecek banyak. Dia galik dah tu kecek dengan Tuhan tu. Ya Musa, fa'alqiha ya Musa. Tahu. Tukakmu tu. Capak olehmu hai Musa. Tahu. Nabi Musa dengar lagu tu, dia apa tahu ambil tukak dia bok. Fa'alqaha fahiya hayyatun tas'a. Jadi ulah tukak dia tu. Tekoi di ulah tu kejut Nabi Musa. Ulah besar. Tuhan kata Allah Ta'ala kata apa dia? Qala khudha. Pegang ular tu. Wala takhaf, jangan takut. Allah Ta'ala kata. Pegang kita ular tu, jangan takut. Takut juga ular weh. Allah Ta'ala suruh pegang je pegang. Pop. Bila pegang jadi tukak klik. Tu cerita sedap dia balik. Bini duk bawa tu. Akhirnya turun. Tu kalimullah Musa alaihi salam. Maka dengan sebab kalimullah ni ulama selalu sebut sifat ni, ayat ni mai. Wa kallamallahu Musa takliman. Habis itu Masya-Allah Syekh Al-Fadil, Syekhul Kiram. Masya-Allah. Ke-14-nya ni cepat-cepat dah weh. Laju lah ni. Tuan nak laju. Ke-14 daripada 20 sifat itu. Tulis situ sikit pada ke-14. Sifat yang ke-14 sampai 20 ini
dinamakan sifat maknawiyah di sisi jumhur Maturidiyah. Nak kata semua pun ada juga selit suara dua. Tu baik. Kalau yang Maturidiyah pun dia tak isbat ahwal ni. Bukan semua. Dan bukan semua juga dari kalangan Asy'ariyah yang menafi ahwal. Ini dah. Ada kat selit mari. Lagu tu masa dia dah. Tapi dengan sebab orang ramah tu dah. Teruk orang ramah. Sifat maknawiyah ini ialah sifat yang lazim daripada sifat ma'ani. Maksudnya apabila ada sifat ma'ani, nascaya sabitlah sifat maknawiyah. Maka sifat ini bukan perkara yang ada dirinya, bukan perkara yang ada dirinya, hanya dikatakan wasitah atau perkara yang tambat sifat ma'ani dengan zat, dengan bahawa tidak boleh zat itu bersifat dengan sifat ma'ani kalau tidak sabit sifat maknawiyah ini sebagai penambat sifat itu dengan zat. Maka penambat inilah yang dinamakan di sisi mereka itu hal maknawiyah. Hal ini bukan benda yang wujudi sehingga dilihat akan dia, dan bukan sekadar amrun i'tibari yang hanya dipahamkan saja, tetapi hal ini satu perkara
yang tinggi sedikit daripada amrun i'tibari dan rendah sedikit daripada perkara wujudi maka hal inilah yang dinafi oleh jumhur Asy'ariyah. Tulis kena dah. Bukanlah Asy'ariyah menafikan kaunuhu qadiran, seperti yang dipaham oleh setengah golongan, tetapi yang dinafi oleh Asy'ariyah ialah keadaan kaunuhu qadiran itu jadi hal. Maka kaunuhu qadiran ada banyak lah. Tadi habis ni nak pulah lah. Habis ni tu nak pulah 1 2. Tu. Sekat dah ni. Sekat dah. Maka kaunuhu qadiran. Artinya keadaan Allah yang kuasa di sisi Asy'ariyah ialah diri ada sifat kudrat pada zat itu. Ada kudrat pada zat dikatakan kaunuhu qadiran. Ada iradat pada zat dikatakan kaunuhu muridan ila akhirih. Kesimpulannya, segala kaunuhu di sisi Asy'ariyah ialah sifat nafsiyah bagi segala sifat ma'ani. Masya Allah, ni tu guru kata kita kena kira lah. Allah nak kata dah ada dah. Tu dia. Ni misal dengan buk ni sekaligus.
Buk ni bersifat dengan apa? Hijau. Hijau ni bahasa Arab akhdar. Kita tahu. Buk ni bersifat dengan akhdar, bersifat dengan hijau. Hijau ni ada tak sifat? Ada, kita nampak. Ada di mana? Ada di buk. Di sisi Maturidiyah, dia kata hijau ni ada. Dengan sebab ada hijau ni, reti satu sifat pula pada buk ni. Hijau saja. Mana sifat tu? Keadaan buk yang hijau. Tengok dia kacau. Buk ni hijau, bersifat dengan hijau, dan bersifat dengan keadaannya yang hijau. Dua sifat. Akhdar dan kaunuhu akhdar. Dua dah situ. Dia kata. Tengok. Tapi hijau ni nampaklah benda wujudi. Tapi keadaannya yang hijau tu ada tak? Tak ada. Bukan benda hak wujudi, kita tak nampak. Tapi dia kata amr i'tibari supaya dengan tebal pak segi ni tak boleh. Dia tinggi pada tu sikit. Bukan dah sampai ke tahap ada. Kita tak nampak kaunuhu tu, keadaan tu tak nampak. Tapi dia dah rendah sikit daripada tu. Lepas tu duk buat gapo sifat tu? Dia tak ada. Oh, sifat tu seolah kata duk tamak hijau lekat dengan buk. Dia kata buk tak akan boleh ada hijau tu kalau tak ada kaunuhu tu. Kalau tidak ada keadaan buk yang hijau, tak ada hijau. Dia kata. Maka keadaan yang hijau tu dikatakan han maknawiyah bagi buk ni. Tengok juga cegi Maturidiyah. Kalau gitu hijau ada, bila hijau ada lazimnya keadaannya yang hijau. Bila putih ada keadaannya yang putih. Ada kata. Nampak tu dah? Tu di sisi Maturidiyah. Itu dia isbatkan satu sifat pula. Satu sifat tu dinamakan han maknawiyah di sisi dia tu. Asy'ariyah kata, "Apamu? Duk kacau kira jadi banyak lapis tu kan? Bila buk ada hijau, habis. Buk ada, hijau ada, cop mai. Cop. Hijau ada tak? Ada di mana? Ada di buk. Habis. Duk kacau cari benda hak duk sekat lagi, duk tamak lagi. Sebab apa? Sebab tu Asy'ariyah menafikan han tu. Kalau itu puak ni kata, "Hai Asy'ariyah, puak Asy'ari, kalau itu menafilah keadaan buk yang hijau tu." Menafi juga ini. Hai, kawan tak nafi keadaan buk yang hijau. Kawan ngaku kata keadaan buk yang hijau, tapi hak kami nafinya keadaan buk yang hijau tu jadi han tu je kami nafi. Kami nafi han, bukan nafi keadaan yang hijau tu. Kami mengaku juga keadaan yang hijau. Buk hijau, lepas tu keadaan buk yang hijau kami mengaku ke. Tapi yang kami nafinya muduk kata han duk tengah-tengah tu. Bukan dia. Al-halu minal muhad, dia kata. Han ni setengah daripada benda mustahil. Di sisi Asy'ariyah. Tak lagi dia duk kira banyak lapis apa. Orang tanya Khalid, Puak Maturidiyah tanya Khalid, kalau mu kata tidak ada han, pakau nuhu keadaan yang hijau tu jadi apa? Jadi apa laginya? Keadaan yang hijau tu kena ke diri ada hijau di bawah tu dah. Hijau ada tak? Ada di mana? Ada di bawah. Ada hijau di bawah tu lah keadaan bawah yang hijau. Mu ni kacau dikira. Tu. Kalau gitu keadaan yang hijau wujud, ada hijau pada buk, itulah keadaan yang hijau di sisi Asy'ariyah. Dia tak menafi keadaan itu. Sebab tu kaunuhu qadiran, Asy'ari tak tolak. Yang tolaknya kaunuhu qadiran tu jadi han. Tak dah. Tu orang panggil nafil ahwan, orang yang menafikan hawan. Dia bukan menafi kaunuhu. Ni setengah orang je faham salah kata dah. Oh ni kaunuhu ni Asy'ari tak say ni. Tujuh kaunuhu qadiran siapa kaunuhu mutakaliman. Asy'ari tak mau hak ni.
Ya mit kau belah ya, 13 ya. Kaunuhu qadiran tak ya tak sih. Tak sih bila. Tak sih bila dengan makna apa? Tak sih bila dengan makna tak mengaku kata kaunuhu tu jadi han. Di sisi mereka tak ada han maknawiyah, sifat maknawiyah tak ada. Han maknawiyah tu tak ada. Di sisi Asy'ari. Tapi kaunuhu qadiran, siapa dia menafi? Dia nafi. Tak ada. Siapa lagi menafi kata kaunuhu qadiran, tak ada. Kalau menafi serta mengisbatkan lawat, kupur orang tu. Tuhan tidak ada kaunuhu qadiran, hanya ada kaunuhu ajizan. Tidak ada keadaan yang kuasa, tapi ada keadaan yang lemah. Kupur juga kalau isbatkan nafi. Tengoklah kitab Faridah atau Al-Baqarah penghurai. Tu. Tengok orang jadi kadang-kadang mengajar satu juga. Sebab tu ulama kita sebut habis tu 20 sebut belaka. Takut kata pergi sebut 13. Tengok tu kita tak say 7 tu. Tak usah mengaji. Tak ada. Tak ada ke mana kaunuhu qadiran tu sabit. Cuma yang menafinya menafi hak kata jadi han tu ya. Gerti tak kita ni? Nampak tak? Betul je. Kalau itu kaunuhu qadiran kena ke diri ada kudrat pada zat tu lah. Tu je. Tak ada ayah boleh. Dia hak tu nak laju dah ni. Nak pergi dah. Cepat sungguh. Ke-14nya kaunuhu qadiran, arti kaunuhu qadiran tu keadaannya Allah yang kuasa. Kalau orang tanya sikit lagi. Hei, kaunuhu qadiran tu hak menurut kata kaunuhu qadiran duk bina berlaku di atas pendapat Maturidiyah tu. Diri han tu kena ke gapo? Betul mana hak jadi han? Kaunu ke hu ke qadiran? Jawabnya hak jadi han di sisi mereka ialah kaunu tu. Sifat maknawiyah kena ke diri kaunu sendiri, bukan hu, bukan qadiran. Hu tu Allah zat, qadiran tu sifat kudrat. Hak jadi kaunu tu keadaan tu lah han maknawiyah. Nampak tu dah? Faham tak? Bukan kata kaunuhu qadiran semua Tuhan. Hak jadi kira han sungguh ka waw nun. Tak ya saya kata. Ya lagi. Kaf waw nun. Tu kaunu tu jadi han maknawiyah. Beza pula situ. Kerana nak ayat-ayat kena diri kaunu tu lah hak diisbat oleh Maturidiyah kata jadi had. Keadaan tu dia. Tapi kadang bila sampai sini orang keliru pula. Apa makna han? Han keadaan. Gitu kan dengan han ilmu nahwu pula dah. Hai buat ilmu nahwu istilah ulama usul suku. Jangan ada ayat han dengan mana kelakuan jangan. Satu silap pula yang kata. Han, apa hal buka kamu tengok kelakuan kaifa haluk sarhan kaifa haluk tu ada gila pailau dia kata tu habis itu Allahu akbar jaga tu dah ni usuluddin dengar di Wahabi je murah pula apa duk kira sangat. Maturidiyah dengan Asy'ariyah ni duk gomo dah sebab han tu. Sebab ramai dengar di Wahabi apa pula hok ni. Nabi tak ajar lagu tu tak ha. Ngaji rububiyah, uluhiyah tu dah. Pula dah. Uluhiyah Nabi ajar ke uluhiyah. Sahabat mana duk bagi 3 gitu. Pula dah kalau tanya jawab tak boleh pula. Aduh, tu dia. Tak lama kita nak baca perisai tu insya-Allah lah. Perisai sekali mukallah tu. Kita baca sekali kita perisai. Syekh Qadi tu. Tu. Habis itu.
Artinya keadaannya Allah badar padanya. Keadaannya Allah Ta'ala tu yang kuasa. Pada Yesus kata yang berkuasa. Kerana qadiran tu maknanya mutasifal bil qudrah. Tu makna qadiran. Kaunuhu qadiran, kaunuhu mutasifal bil qudrah. Nak ada lagu tu. Keadaannya Allah Ta'ala yang berkuasa. Bermula maknanya, makna keadaannya tu. Apa makna keadaan tu? Makna keadaannya yang berkuasa tu iaitu maknanya tu ialah satu sifat. Kaunuhu qadiran tu kena ke satu sifat. Hak ni di sisi dia. Di sisi dia kira sifat ni. Di sisi apa? Di sisi Maturidi. Ya dah ni kan? Iaitu satu sifat yang sabit, yang sungguh di zat. Yang sabit bagi zat, yang sungguh pada zat. Yang sabit tetap sungguh pada zat tu Sabit tu selama takluk kepada sabit. Sabit itu selama-lama ada. Moleknya bulat laka dua tu. Bukan selama-lama dengan mana abad dan abada. Selama ni madama. Selama saja jadilah, bukan selama-lama. Sabit bagi zat, kata sabit tu selama ada zat itu bersifat dengan kudrat. Tulis itu pada bersifat, yakni apabila zat itu bersifat dengan kudrat, maka sabitlah satu sifat pula, iaitu kaunuhu qadiran. Tu ya. Ni orang panggil subuti ni. Habis itu hak ni pakai hak ni so, lepas tu pakai kiyah dengan hak ni lah sampai ke bawah tu. Iaitu apa? Iaitu keadaannya yang kuasa tu. Apa? Kaunuhu qadiran tu, keadaannya yang kuasa tu. Tu yang kata. Iaitu keadaannya yang kuasa tu lain daripada kudrat. Suku saka asing lain daripada kudrat. Kudrat lain, kaunuhu qadiran lain. Sifat lain. Lain daripada kudrat. Jadi lain sifat. Sifat lain, bukan hak tu lah. Lain daripada sifat berkuasa. Dan padahal melazim ia kaunuhu qadiran ataupun keadaannya yang kuasa tu melazim bagi kudrat, melazim akan sifat kudrat. Bagi dengan mana akan, orang panggil bagi zaidah. Melazim akan sifat kudrat. Tulis pada lazim, yakni lazim daripada ada kudrat, sabitlah kaunuhu qadiran. Sabitlah kaunuhu qadiran. Habis itu kita kira lazim malzum apa panggil talazum fit ta'aqqul je. Tu lazim malzum ni kira pada akal, kira je. Pada bukan wakil ni sifat tu sama-sama qadim, tak ada mana lazim malzum. Kalau kira lazim malzum tu kira mari dulu pada akal. Tu dia kita kata. Di segi akal tu lah. Bak kena kira bak luzum pula tu. Luzum khariji, luzum apa dia? Luzum zihni. Dia kira ke mana? Dan melazim ia bagi kudrat. Habis kat tu. Bermula lawan kaunuhu qadiran ialah kaunuhu ajizan. Apa artinya kaunuhu ajizan tu? Keadaannya Allah yang lemah. Ya.
keadaan Tuhan yang lemah, yaitu keadaannya yang lemah tu mustahil. Jadi mustahil atas Allah Ta'ala. Ke-15nya daripada 20 sifat ialah kaunuhu muridan. Apa kaunuhu muridan? Arti kaunuhu muridan tu keadaannya Allah yang berkehendak, jadi yang berkehendak, bersifat dengan sifat berkehendak. Itu muridan jadi mutasifan bil iradah. Keadaannya Allah yang berkehendak, ini yang bersifat berkehendak. Kata itu. Bermula maknanya, makna keadaannya yang berkehendak tu, iaitu satu sifat bagi Allah Ta'ala di sisi Maturidiyah, sifat yang sabit dan sungguh tetap sungguh bagi zat Allah Ta'ala. Sabit pada zat, sabit di zat, bukan ada di zat, sabit di zat, ada sungguh di zat, ada sungguh di zat. Sabit tu selama ada. Ni pun bulat dua tu juga tu. La Allah zahid gugut akar dua tu. Kadang lafaz selama-lama je lain dengan lafaz selama. Selama ni ambil daripada madama. Selama-lama tu yang menjadi abadan. Jadi sabit bagi zat selama ada zat itu. Sebab apa kata gitu? Kerana tiap-tiap kitab lain-lain pun, kitab Faridah, kitab mana pun, dia tak ada kedua tu. Semua kitab Akhirul Najin, Durusami mana. Yang sabit bagi zat selama ada zat itu, selama masa ada zat Allah Ta'ala tu bersifat dengan iradat. Bila sifat Allah Ta'ala bersifat dengan iradat, selama itulah sabit sifat kaunuhu muridan, iaitu keadaannya yang berkehendak ataupun kaunuhu muridan tu lain daripada iradat, suku sakat, daripada sifat berkehendak. Sifat berkehendak tu wujudi, sifat iradat, sifat kaunuhu, sifat iradat tu wujudiyah, sifat kaunuhu muridan tu subutiyah. Lain daripada iradat. Dan melazim ia, padahal melazim ia, reti melazim bertikam turuk orang panggil. Lazim ia gapo? Ia keadaannya yang berkehendak tu lazim baginya, jadi akan sifat kudrat. Kaunuhu muridan tu lazim akan sifat kudrat. Bila ada sifat kudrat, lazim daripada ada sifat kudrat tu sabitlah kaunuhu muridan. Lawannya bermula lawan bagi kaunuhu muridan tu kaunuhu karihan, ialah kaunuhu karihan. Arti kaunuhu karihan tu ialah keadaan Allah Ta'ala yang benci, yang tidak sengaja buat apa, yang tidak sengaja dan tidak kehendak. Tu yang benci dengan makna tu. Kita dah ambil dulu yang benci. Yang benci ni yang tidak sengaja buat. Tu buat gapo-gapo pun tak sengaja, sama ada terbuat dengan cara lupa, terbuat dengan cara nyanyak, terbuat dengan cara tak gerti, terbuat dengan cara dipaksai, supaya masuk dalam benci belaka tu. Tu yang benci, iaitu keadaannya yang benci itu mustahil atas Allah Ta'ala, tak boleh tak boleh terima pada akal. Ke-16 daripada 20 sifat tu kaunuhu aliman. Arti kaunuhu aliman itu keadaannya Allah padanya. Keadaannya Allah Ta'ala tu ialah yang mengetahui, yang bersifat pengetahuan. Tu makna kita. Mutasifan bil ilm. Keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan pengetahuan. Tu keadaan tu nate pula dah. Kecek nate, Allahu Akbar. Keadaannya tu benda po, tapi orang kita dah nate po berlaku. Nate po mudah makan. Kau tak makan nate. Kau makan nasi. Bukan nate po mudah buat. Tak ada buat nate ni buat rumah. Tapi kecek nate belaka tu dia.
Natal ni mana? Binatang ke rano? Kau kena pakai cek natang ke? Natang apa? Tang apa? Oh, tu. Tadi rengkah-rengkah dah. Tang apa? Kita pun tepo. Tepo tu tepo dah, tepo. Dah. Dah kok jabak. Kecek dak tepo. Kena buat tepo. Tepo asalnya. Lepas tu rengkah-rengkah jadi tepo. Kedua pun kecek tang po. Penatang po. Natang. Mari mana tak tahulah kelimah tu. Mudah-mudahan tidak datang daripada kelimah binatang tu. Wasa mudah-mudahan lah. Daripada kelimah lain. Wasa tak sedap ingat kalau daripada binatang dah. Muak natepo. Tak apa. Nate anjing ni hak tu jadi, hak tu binatang sungguh. Tu. Tu. Dah. Tu apa benda? Mugopo. Mugo tak apa dah. Mugopo keadaan tu. Bermula makna keadaannya yang mengetahui tu iaitu maknanya tu satu sifat bagi zat Allah Ta'ala di sisi Maturidiyah. Satu sifat yang sabit, yang tetap dan sungguh bagi zat Allah Ta'ala. Sabit tu selama ada zat itu bersifat, zat tu bersifat dengan ilmu, yakni pengetahuan. Selama zat tu bersifat dengan sifat ilmu, selama itulah sabit sifat kaunuhu aliman mari. Iaitu kaunuhu aliman tu lain daripada ilmu, lain daripada sifat pengetahuan, lain. Ya dah lain. Ilmu tu benda wujudiyah, sifat kaunuhu aliman subutiyah. Bukan benda ada kaunuhu aliman tu. Lain tu di sisi Maturidiyah. Adapun kita Asy'ariyah, diri ada ilmu tu dah lah. Hak tu ular dah. Bukan hak lain dah. Tak ada bila sifat dimula lagi dah. Kaunuhu tu. Isbat tu isbat, tapi tak isbat sebagai sifat yang lain daripada kudrat tu dah. Lain daripada ilmu dan ma'ani tu dah ni. Gitu. Habis itu. Dan melazim ia kaunuhu aliman tu melazim bagi, jadi akan sifat ilmu. Bila ada ilmu, lazim daripada ada ilmu, sabitlah kaunuhu aliman. Tak ada ayah apa. Keti benda dah. Lawan bagi kaunuhu aliman tu ialah kaunuhu jahilan. Keadaan Allah Ta'ala. Arti kaunuhu jahilan tu keadaan Allah tak, bukan ta'ala dak, jangan sebut ta'ala dia jahil lah. Keadaan Allah yang jahil. Tu kita perhati tengok lagi Barahin mana bila sifat mustahil dia tak sebut ta'ala dah. Kalau mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sebut ta'ala kerana mukhalafah tu sifat kesempurnaan. Dan lawannya mumasalatuhu lil hawadith, kita tak buat ta'ala dah. Mumasalah pergi ta'ala pula. Dia ta'ala tak mumasalah. Dia berlawan lafaz ta'ala dengan mumasalah tu. Gitu. Tu. Ngaji ni dia satu benda yang benar dah. Benar tak? Benar. Kalau tak benar bukan ngaji ke panggil. Orang ngaji ni dia kena lalu kot tu dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka kata dia kaunuhu jahil, artinya keadaannya yang jahil, iaitu kaunuhu jahilan. Tak apa dah, rajak balik berharap apa. Iaitu kaunuhu jahilan tu mustahil, tak terima akal, yani atas Allah Ta'ala. Mustahil atas Allah Ta'ala. Habis itu gana tak bawa dalil mari dah. Dalil tu dah dengan hak sifat ma'ani dulunya. Maka hak tu dah. Dalil bagi malzum, dalil tu lah bagi lazim. Dalil bagi lazim kena ke dalil bagi malzum tu dah. Itulah. Ke-17 daripada 20 sifat.
kaunuhu hayyan. Artinya, arti kaunuhu hayyan, keadaannya nyo Allah Ta'ala badan yang hidup, yang bersifat penghidup. Yang bersifat penghidup. Itu hayyan, yang muttasifal bil hayat. Mugapo keadaan tu? Diri keadaan tu kena ke apa? Bermula maknanya, makna keadaan Allah yang hidup, iaitu maknanya tu satu sifat juga, sifat bagi Allah Ta'ala juga. Satu sifat yang sabit, yang tetap sungguh bagi zat Allah Ta'ala. Sabit tu selama ada zat itu bersifat ia dengan hayat, dengan sifat penghidup. Selama zat tu bersifat dengan sifat hayat, selama itulah sabit sifat kaunuhu hayyan kata pada zat tu sebagai penamak sifat hayat dengan zat. Iaitu kaunuhu hayyan tu lain suku sakat daripada sifat hayat, sifat penghidup. Hak lain-lain bukan hak tullah. Di sisi siapa ni? Maturidiyah belaka kata dia ni. Dan melazim ia mana? Ia sifat kaunuhu hayyan tu melazim bertikam turut mari baginya akan sifat hayat. Bila ada hayat bertikai turut marinya ke apa? Sabitlah kaunuhu hayyan. Bertikai turut. Turut mari. Tu. Kecak tu tikai turut mari. Lagu tu. Tu lazim, orang panggil lazim malzum. Habis itu Allahu Akbar. Bermula lawan kaunuhu hayyan itu ialah kaunuhu maitan boleh, mayitan boleh. Arti kaunuhu maitan tu atau mayitan tu keadaan Allah yang mati. Tu yaitu kaunuhu maitan tu mustahil, yani atas Allah Ta'ala. Habis itu tak boleh. Ke-18 daripada 20 sifat yaitu kaunuhu sami'an. Arti kaunuhu sami'an tu keadaannya Allah badalah. Keadaan Allah Ta'ala tu ialah yang mendengar, yang bersifat pendengar. Macam mana gitu? Lepas tu mugapo keadaan tu yang mendengar tak ada apa lah. Hak tu zat yang bersifat pendengar. Kita ngaji di sifat sami' dah. Allah Ta'ala tu zat dah. Diri keadaan tu benda apa? Bermula makna bagi keadaannya yang mendengar saat itu, iaitu satu sifat yang sabit dan tetap sungguh bagi zat Allah Ta'ala. Sabit tu selama ada zat itu, zat Allah tu bersifat ia zat bersifat dengan sam'un, sifat pendengar. Selama zat dah bersifat dengan sifat pendengar, sabitlah sifat kaunuhu sami'an kata juga sama pada zat Allah Ta'ala. Iaitu kaunuhu sami'an tu lain suku asing daripada sam'un, daripada sifat pendengar tu. Lain sifat kaunuhu sami'an lain, sifat sama sedih lain, bukan hak tu lah. Dan melazim ia kaunuhu sami'an melazim baginya akan sifat sama. Bila ada sifat sama, lazim daripada ada sifat sama adalah kaunuhu sami'an. Lawannya bermula lawan bagi kaunuhu sami'an itu kaunuhu asamma. Ialah arti kaunuhu asamma tu keadaannya Allah yang tuli. Tuhan tuli. Apa nak kata? Iaitu keadaannya yang tuli tu mustahil, akan tak terima atas Allah Ta'ala. Ke-19 daripada 20 sifat ialah kaunuhu basiran.
Apa arti? Artinya arti kaunuhu basiran, keadaannya Allah Ta'ala. Hak ni tengok Allah Ta'ala mari tak mau. Keadaannya Allah Ta'ala yang melihat, yang bersifat pelihat. Kata itu. Yang berpelihat pun tak apa. Ada kata yang berpelihat betul. Kata yang bersifat pelihat dah. Iaitu maknanya iaitu keadaannya yang melihat, yang bersifat-sifat pelihat. Bermula maknanya makna keadaannya ataupun makna kaunuhu basiran dia. Iaitu kaunuhu basiran ialah satu sifat bagi zat Allah Ta'ala di sisi Maturidiyah. Satu sifat yang sabit dan tetap sungguh bagi zat, yakni zat Allah Ta'ala. Sabit tu selama ada zat itu bersifat ia dengan basar, dengan sifat pelihat. Selama zat bersifat dengan sifat pelihat, selama itulah zat sabit juga sifat kaunuhu basiran pada zat. Iaitu kaunuhu basiran tu lain daripada basar, suku saka, bukan hak tulah. Hak lain-lain. Tu di sisi mana saja ni. Dan melazim ia, tapi tak apa pecah Maturidiyah dengan Asy'ariyah ni, pecah tak bahaya, pecah telur dalam jabir apa panggil. Telur dalam jabir ni boleh kulit, boleh renang kulit pula. Kira-kira boleh makan dua-dua. Pecah-pecah gitu. Yang pecah dalam jabir tu boleh kulit, makan boleh. Tak ada apa ni. Yang pecah luar jabir sudah, tu hidup atas arah tu pecah luar jabir tu. Pecah luar jabir tu tak lewat kapal dah, jatuh atas tanah tu pakai kecuk situ. Tadi sumur. Habis itu kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Lagi pula kata dia maknanya iaitu satu sifat yang sabit bagi zat Allah selama ada zat itu bersifat dengan basar, iaitu lain daripada basar. Dan melazim ia kaunuhu basiran, baginya akan sifat basar, lazim daripada tu. Lawan bagi kaunuhu basiran itu ialah kaunuhu a'ma. Artinya arti kaunuhu a'ma tu keadaannya Allah. Tengok kita ada Ta'ala mari tak. Keadaannya Allah yang buta, Tuhan buta. Apa nak kata? Iaitu yang keadaannya yang buta tu mustahil atas Allah Ta'ala. Kedua puluh daripada 20 sifat sutai. Kaunuhu mutakalliman. Arti kaunuhu mutakalliman tu ialah keadaannya Allah Ta'ala padanya. Keadaannya Allah Ta'ala tu ialah yang berkata-kata, yang bersifat berkata. Kaunuhu mutakalliman, yani kaunuhu muttasifan bi sifatil kalam. Kalau takdir lagu tu, barulah semakan dengan akidah kita Ahlussunnah Al-Asy'ariyah. Hak demo lah itu kita tu kacak, hak tu demo lah masing-masing, hak tu demo kira lah. Tapi kita duduk dengan orang ramai ni selamat. Arti kaunuhu mutakalliman tu keadaannya Allah Ta'ala yang berkata-kata, jadi yang bersifat berkata. Bermula makna kaunuhu mutakalliman ialah iaitu maknanya tu satu sifat. Kaunuhu mutakalliman ni satu sifat bagi Allah Ta'ala juga. Sifat yang sabit sungguh sabit bagi zat Allah Ta'ala. Sabit tu sungguh tetap tu selama ada zat itu, selama ada zat Allah itu bersifat bersifat dengan kalam, dengan sifat perkata. Selama zat bersifat dengan sifat perkata, selama itulah sabit juga kaunuhu mutakalliman pada zat. Iaitu kaunuhu mutakalliman tu lain daripada kalam, lain daripada sifat perkata, lain. Hak nun subuti, hak ning wujudi.
Dan melazim ia kaunuhu mutakalliman, melazim bagi, jadi akan sifat perkata, lazim daripada sifat kalam perkata, lazim daripada ada sifat kalam, sabitlah kaunuhu mutakalliman. Lawan bagi kaunuhu mutakalliman itu ialah kaunuhu abkama. Artinya, arti kaunuhu abkama tu keadaannya Allah yang kelu, yang bisu, yang tidak bersifat perkata, iaitu keadaannya yang kelu tu mustahil, tak terima pada akal atas Allah Ta'ala. Habis itu tu dah nak lagi ada dah. Tu nak naik semula, insya-Allah malam kita bahas semula. Semua sifat yang kita mengaji tu bagi tubik pak geruk. Ada satu bagai dinamakan wujud, apa nama, nafsiyah. Apa makna nafsiyah? Insya-Allah. Satu lagi dikatakan salbiyah. Apa makna salbi? Insya-Allah nak bahas. Dan satu lagi dinamakan ma'ani. Apa maksud ma'ani? Dikatakan insya-Allah. Dan yang keempat nafsiyah, maknawiyah. Tu apa ke maknawiyah ni tak ada payah. Nama maknawiyah dengan ma'ani tu belazim. Tu hak pentingnya salbiyah tu. Patut kita kena amati sikit. Salbiyah tu sendiri. Habis itu kemudian kata ketahui olehmu bahwasanya dalil atas sikit lagi. Sikit lagi. Sebab apa? Hak tulah dah ni. Ketahui olehmu, hei penuntut ilmu, hendak belajar olehmu hingga ketahui. Mu kena tahu. Lama mu dah cari dalil pening pula tu. Ketahui olehmu akan bahwasanya apa? Ketahui olehmu akan bahwasanya apanya? Dalam risyad ni bermula dalil atas segala sifat maknawiyah, bermula dalil yang menunjuk atas segala sifat maknawiyah tu. Tulis itu pada dalil, yakni dalil bagi kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Tu jo kecek lagu tu, jo munggo tak ada royak apa lagi ni musana kita ni. Seolah kata gadah ni, gadah kaki ni. Tu gadah ke mana? Dia tak ada sebut lagi maknawiyah tu apa. Lepas tu dia mari royak dah. Dalil bagi segala sifat maknawiyah tu iaitu. Tu makni pun tak kenal lagi, maknawi pun tak kenal lagi. Tapi boleh ada ya kira atas bagai yang akan disebut. Nak royak ke depan dah. Bahwasanya dalil atas segala sifat maknawi, yakni dalil bagi kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman itu iaitu dalil dia tu dalil. Jadi dalil yang sama. Dalil tu la kerja dalil. Dalil tu la bagi dalil sifat ma'ani. Tu dia. Tulis itu pada sifat ma'ani, yakni dalil bagi kaunuhu qadiran, dalil bagi kaunuhu qadiran ialah dalil yang diguna pada sifat kudrat ila akhiri. Dalil tu lo. Ni orang panggil gapo? Kerana dalil, kerana gapo? Kerana sifat kudrat ya malzum nama dia. Kaunuhu qadiran dikatakan lazim. Lazim daripada ada kudrat, sabitlah kaunuhu qadiran. Maka kudrat orang panggil malzum. Kaunuhu qadiran itu dikatakan lazim. Dalil bagi lazim adalah lagi yang sama bagi malzum. Sebab kita katakan air itu sejuk. Air sejuk. Bila air sejuk, lazim daripada sejuk tak panas. Betul tak? Bila air sejuk, lazim daripada sejuk tak panas.
Maka sejuk tidak katakan malzum, tak panas tu orang panggil lazim. Air sejuk tak sejuk, tak panas dah. Oh tak panas. Kita ambil tangan celuk dalam gelas. Oh sejuk. Maka orang tanya kita, mung tahu di mana kata air itu sejuk? Kita kata, sanding je aku celuk tangan masuk. Sanding je. Aku tahu kata sejuk sebab aku celuk tangan. Lepas tu orang tanya pula, pamu tahu di mana kata air itu tak panas? Nak jawab kan? Jawab gua no. Oh, nanti nak celuk sekali lagi. Gitu. Kita celuk kali mana lempak, oh sejuk. Mung tahu di mana kata air sejuk? Saat ni. Celuk dah tangan. Pamu tahu di mana kata air itu tak panas? Oh khalu semula. Oh tak panas weh. Orang yang celuk kali kedua tu orang bodoh dah, royak dah. Tak panas kira. Kerana sejuk dengan tak panas ni hak tular tak? Hak tular tak? Hak tular dengan tidak panas kepada suai tu lah. Lama tu hak dak leh hak lain. Ya lain sejuk, suai, panas. Kita tak kira, kita kira dua. Sejuk panas. Lalu suai ni tak sejuk, tak panas. Ha, jadi saya kira suai tu. Payah juga suai. Gini. Tinggi. Tiye tu tinggi. Bila tinggi tak rendah. Kita dia mau kata, "Hey, cuba masuk tengok tiye dalam bilik ustaz lagu mana." Kita pun masuk kita tengok. Tengok bab kita tubik mari. Kita kata, "Oh, tinggi." Mau tahu mana kata tiye tinggi? Saat ni aku masuk dah. Aku tengok dah. Tinggi tu. Tinggi tiye tu. Lepas tu dia tanya pula, "Pak mu tahu di mana kata tak rendah ya?" Nanti lu pergi masuk tengok kali lagi. Gitu. Masuk kita tengok sekali lagi untuk mengoyak kata tak rendah. Orang bodoh. Sebab bila kata tinggi, lazim daripada tinggi tak rendah. Maka cukup dengan tengok sekali tu je. Cukup dengan tengok sekali tu je untuk buat dalil kata dia tu tinggi dan dia tu tak rendah. Dua tu hak tular, lazim tu pakai dalil tular. Mana dalil kata Allah Ta'ala ada sifat kudrat? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Lepas tu mana dalil kata Tuhan tak lemah? Cari ayat Quran lain pula. Gitu. Jangan nak cari pakai hak tular. Pasal tu dah. Jaga pula. Hak tu lepas dah ayat dah. Sifat nafsi itu iaitu ain. Ain dalil. Jadi dah dalil tu lah. Dalil yang sama bagi sifat ma'ani. Habis kat tu. Dan bahawasanya segala sifat yang 20 itu terbagi atas 4 bagai. Pertamanya sifat nafsiyah namanya, iaitu satu wujud. Satu wujud. Keduanya sifat salbiyah namanya, iaitu 5 sifat yang iaitu kidam dan baqa dan mukhalafah li hawadis dan qiyam bi nafsi dan badaniyah. Ketiga sifat ma'ani namanya, iaitu 7 sifat, iaitu kudrat. Sebab orang cuba kata wujud satu apa? Wujud satu apa dia? Wujud satu apa dia? Nak kata yang mana? Oh itu ada buat ingat kita. Satu wujud mana? Tidak baqa mukhalafah macam wadaniyah. Satu wujud 5 kidai 7 kudrat. Buat gitu. Orang tua dulu buat ingat. Satu wujud 5 kidai 7 kudrat. Apa satu wujud? Satu sifat nafsiyah wujud. Lepas tu 5 kidai. 5 sifat nak salbiah mula di kidai. Bila lagi? Lepas 7 kudrat. 7 sifat ma'ani iaitu mula di kudrat bila isap pagi. Ya buat lagi tu. Ketua saya mudah juga dah. Satu wujud 5 kidai 7 kudrat. Cara nak ingat hok-hok orang tua-tua.
Supaya pak bahasa dua kering gitu. Dia nak ingat gitu dah. Pak bahasa dua kering. Tu habis. Sekat tu dulu, insya-Allah kita nak bahas apa makna. Ni pun supaya juga, supaya kita faridah juga ni. Sifat yang menafikan barang Allah. Bukan menafi, ternafi. Nanti nak waktu baik di salah satu hak kita tulis masa dak Mesir itu. Masa Allah lapar nafyun dengan mana intifak tu mai kitab mana. Lepas tu murad yang sama tu kita apa tu royak murad tu. Hurai di atas sifat, hurai di atas kitab Baqarah. Saya ambil satu juzuk bagi kitab Baqarah hak berkait dengan sifat salbiyah, lepas tu kita tafsir syarah di atas kitab Baqarah tu pula dengan datang dalil nakal dalil kitab-kitab lain lagi. Tu ada satu risalah, insya-Allah kita nak bagi tu berkait dengan sifat salbiyah ni. InsyaAllah. Allah subhanahu wa ta'ala alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u, qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa'u. Nas'aluka 'uluman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كن واستر لنا الأورات وآمن الروح ربي ومولودينا والآل والإخوان فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول صلى وسلم ربي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وأخلا أن أتقياء علا نرضى بالخير ونفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه